Ya, selamat datang ke rancangan podcast kami yang ke-8. Dalam rancangan Kita kasih applause tu sikit macam lah. dalam rancangan tu macam cakap okey. Saya Yes. Mano. Saya Baharin. Ya, selamat datang. Terima kasih kerana sudi mendengar rancangan podcast kami dari kami berdua yang bukan famous pun, Ya, bukan amatur. DJ, bukan selebriti, bukan pelakon, orang-orang biasa Orang-orang je. biasa. Ya, betul. Ya. Jadi, So, Baharin, tadi buka apa? tadi buka murtabak and laksa. Oh, banyak tu. Bagus tu. Sedap tu. Tak, itu kalau murtabak tu simpan tu besok buka puasa. Okey okey. Buka puasa pula, sahur. Ha? Sorry, sahur. Aku buka biasa je nasi rawon. Dan aku Hmm, harap yang kepada mereka-mereka yang mendengar ni, semoga 10 hari berpuasa ni semuanya berjalan dengan lancar. jalan dengan Okey? lancar, semua diet Ya. Perut pun Ya, dah ya, kempis. ini masa-masanya untuk anda cuba menurunkan berat badan. Macam aku ni pukul 5 lebih aku pergi jogging. Betul? 5 apa? 5 pagi ke Correct. 5 petang? 5 petang-petang. Cakap petang Nanti ke aku pagi? seorang Aku kalau jogging aku tengok nanti aku seorang aja Melayu. Tak ada Melayu lain. Aku seorang aja Melayu gila yang puasa tapi jogging. Tapi sebenarnya tak. Actually it's good kalau bulan puasa ni ya. Kita jangan gunakan ini sebagai alasan untuk tidak mahu menjaga kesihatan. You still can exercise. So aku normally ya pukul 5 lebih aku keluar lah. Jogging, jalan, lepas tu aku jogging patah balik, balik mandi, nice, just nice, prepare for buka. Aku Ya, tak jogging. so Aku duduk rumah, exercise diri. okey lah tu. Asalkan kau buat sesuatu. Kalau macam tak ada apa-apa, kau buat lompat-lompat lah kat rumah tu. Kau ingat tak dulu aku cakap up down up down? Itulah up down aku buat. Oh, up down ya. Okey. So Barin, apa kau punya kalau waktu berbuka ni kan, Hmm. selalunya kau punya your habit lah bila waktu berbuka. Bila habit yang aku Mm. buat lah berbuka Kau punya punya time okay, lah. basically your buka ritual. Ritual Ya. Aku sedang je lah. Aku ambil air kosong, suam, Mhm. suam. Mm. Dan Mhm. bila tengah azan tu aku minum sikit lah, setengah of the cup lah. Setengah of the cup, then Ah. aku makan kurma 3 biji. Dan lepas Mhm. tu aku habiskan tu air lah, kasih habis. And aku proceed to solat maghrib dulu. Baru kau buka lah. Baru aku start buka lah. Kalau yang macam Oh, lauk-lauk yang sedap-sedapnya tu dulu aku jamah sikit lah. Takut nanti aku punya solat terjejas. teringat-ingat kan. Betul betul betul. Aku pernah dengar satu syarahan ustaz tu cakap kalau Hmm. macam nak makan tapi waktu nak bersemayang, tak apa, makan dulu. Jadi at least kau dah rasa. Jadi kau semayang. Kalau tidak nanti kau semayang kau teringat, Ya. oh laksa, oh Ah. mi soto. Ah. So yeah, it depends on you lah. Kalau aku pula Hmm. aku nak kongsi dengan para pendengar cara-cara kalau pada mereka yang selalu ada masalah sakit perut Hmm. selepas berbuka. Hmm. Ini adalah cara aku kerana aku selalu dulu memang sering sakit perut lepas buka kan. Hmm. Everything okay tau. Hmm. Nanti dalam 9 lebih, ya Allah ya Tuhanku dia punya sakit perut tu Hmm. semacam. So dalam 4 out of 5 times mesti aku ada masalah ni. So aku tak tahu kenapa. Maybe because aku punya digestive system memang tak berapa bagus lah. So Mungkin. so sejak berapa tahun ni aku dah buat benda ni, alhamdulillah zero cases Hmm. of having stomach pains after Hmm. buka. So, cara-caranya begini. Dengar Kalau nak Cara-cara. kalau cara-caranya senang. Sebelum buka sediakan segelas air honey lemon. Lemon juice kau peras sikit dengan sesudu madu. Hmm. Okey, kacau. Bila dah buka, kau ambil sebiji, bukan sebiji tau, tapi seulas garlic, bawang putih, kau Hmm. gigit, kau minum dengan air honey lemon tu.
Lepas tu Kulit kau dia makan kopek kurma. lah. Kulit dia kopek. Kulit kopek, of course. So kau try gigit lah, gigit. Hold your breath a bit. Pasal nanti rasa dia macam weird kan. So aku Pedas-pedas. gigit, lepas aku gigit, aku minum air tu. Lepas tu aku makan kurma 3 biji. Lepas tu aku makan buah sikit, buah-buahan lah, watermelon ke apa. Baru aku makan main course. Itu cara dia. InsyaAllah kalau kau try ni, kalau siapa-siapa yang ada masalah ni kan, cuba. InsyaAllah mesti mujarab. Mesti tak akan ada masalah sakit perut lepas tu. Tapi of course makan jangan berlebihan lah. Makan berpada-pada. Ya. It's the Itu digestive sajalah. system lah. Tak betul lah tu. Ya, correct. Apa? Because pasal perut kosong kan, jadi banyak gas. So garlic ni semua macam neutralize dalam all the acids in your body lah. Ada orang kata alkaline lah apa kata. Acid neutralize. Ya, alkaline lah, betul. Alkaline. Macam garlic, honey ni semua kan. On its own is acidic tau. Tapi bila dah masuk perut, it becomes alkaline. Alkaline, I guess. Yeah, correct. So dia akan it's good for you lah. Kau cuba kalau korang ada masalah berbuka, lepas buka 9 lebih sakit perut buat macam ini. InsyaAllah tak akan sakit perut. Dah bertahun aku try. Aku buat macam ini. So sekarang ni mujarab untuk kau sekarang? Mujarab sekali. So kita kasih satu tepukan untuk kau. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Alah, ni aku setakat berkongsi apa pengalaman aku lah. Terima kasih. Itu yang terbaik. Because aku punya sakit perut ni severe. Kalau dululah, sekarang dah tak ada lagi. Itu sahajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus tu tip-tip yang kau berikan tu. Jadi kalau yang pendengar-pendengar tu ada masalah yang macam Mak Noor ni kan, insyaAllah boleh pakai dia punya advice ni. Apa madu dengan lemon letakkan dalam air, simpan kat dalam air sebab Ya, correct. Dah buka, gigit dulu. Itu garlic. Gigit, hancur-hancurkan sikit. Baru kau minum dengan air tu. Lepas tu kurma. Batu kurma 3 biji. Okay, bagus. So, yang tu yang kau punya buka habit is like that lah Then kau punya favorite buka selalunya? Aku kalau buka aku suka not rice lah, bukan nasi. Ini pun nasi, hari ni nasi rawon kau sepupu aku yang hantar. Kalau tidak aku tak akan makan nasi waktu buka. Selalu aku makan apa-apalah, mi ke roti-roti. It's like one month a year, so I enjoy it. And aku happy sekali dapat makan dengan family kan. Duduk macam tu. Because selalu kalau kerja, selalu makan pun susah nak makan dengan family because of the work timing. Tapi ini bulan puasa lah, masa-masanya kita gunakan peluang ni untuk what do you call that? Mengeratkan silaturahim. Especially during circuit breaker ni kan. Betul. So sama dengan aku lah, nasi pun tak banyak lah. Kalau ada nasi pun aku letak satu scoop, letak gitu. Tapi aku nak katakan time bulan puasa ni kita banyak belanja tau. Pada aku lah banyak. Kalau bila bulan puasa banyak belanja pasal makanan ni, nak masak apa, masak ni. Kalau hari biasa normal dia. Macam tak ada perubahan je. Kalau bila bulan puasa ni, pembelanjaan meningkat ni. Banyak yang nak ikut tekak kan, nak makan ni, nak makan tu buka puasa. Tak apalah, setahun sebulan je kan. Betul. Enjoy. Anyway, circuit breaker ni kan save duit juga kan, duduk rumah. I mean of course you work from home. We work from home, but tak payah duit transport, tak payah macam nak beli-beli cemil-cemilan. So in a way save money also lah pada aku for this year punya bulan puasa. Betul. Tapi bayangkan kalau mereka yang kat dalam camp tu macam mana. So diorang sekarang dalam camp tak? Budak-budak camp ni, budak army, polis. Budak-budak camp tu kadang circuit breaker pun diorang kat dalam camp Mestilah kat dalam. Habis takkan nak balik buat home base. Kau ingat time-time zaman. Kau dulu aku dalam polis dalam NS training, apa we call that? BMT BMT yes. Basic Military Training. Yes. Aku dapat rasa sebulan
berbulan puasa dalam camp. Ya Allah, Sama ya lah. Tuhanku. Aku pun sama. Kau rasa juga? Sama. Oh, Aku kau ingat, kau ingat. aku ingat aku start on year 1993 masa aku masuk Ui, December. lamanya tu. Then lepas tu BMT 6 bulan lah BMT that time. 6 bulan. The first batch. Then dapatlah experience ni bulan puasa ni. At first memang aku ingat memang susah tau. Aku memang dah macam tawakal betul-betul lah. Macam kita punya training kan selalu macam kau tahu lah, pagi-pagi bangun kena lari atau tak lari, marching. Itu about 90%. Kalau kita punya BMT mesti marching. Marching kalau senang tak apa, marching penat Syul. Ya, tapi aku tanya kau tadi pasal kau punya pengalaman berpuasa dalam camp. Kau dah melencong ke lain. Yalah itulah. Kalau yang macam aku bulan puasa punya time kan, itu kan dalam camp kan macam gitu. Kalau pagi-pagi dah kena lari, kalau tak dah kena marching tu semua kan. Aku ingat time aku, aku ingat 4 lebih bangun sahur. Ya Allah, ya Tuhanku. Bangun sahur 4 lebih dah, 4 lebih tu kira dah lewat tau. Usually about 3. Tapi aku bangun pasal 3 plus. diorang siap time tu diorang siap makanan siang, tapi depends on you. This one diorang tak go by in a group. You can wake up and go on your own. Itu yang bestnya time tu aku ingat. Tapi aku selalu bangun 4 lebih. Aku pergi bawah makan lauk biasa. Aku kalau ingat selalu diorang time dulu camp time makan makanan dulu masa nasi lauk macam air dengan kobis gitu, dengan telur. Kau ingat? Telur sambal macam telur apa tak, tapi makan juga. Pakcik pendek ada Itu dulu lah makan telur gitu. Itulah buka sahur kita. Lepas tu berus gigi semua dah gerebak-gerebuk. Tidur balik lah. Aduh, tidur balik. Tak tidur. Aku tak boleh. Oh, kau so, tak aku boleh. Tunggulah. Anyway pukul 5.30 dah kena bangun. Oh ya. 5.30 dah kena bangun, pukul 6 dah nak kena keluar. Aduh, itu memang ya Allah ya Tuhanku, aku tak boleh angkat tapi sebulan itu that time was the first day kira macam dia punya training dia punya tu time bulan puasa. Aku macam nak give up lah, tapi ada satu member aku lah kat dalam tu squad juga. Dia punya motivational dengan kita really good lah dia. Inspire. Aku pun sama. Aku I think aku puasa, aku on. Walaupun kena jogging, kena apa, aku tetap continue. Macam sayang lah pada aku. Tapi ada jugalah member-member aku yang kadang-kadang diorang tak tahan diorang buka je lah. Maksudnya diorang tak puasa. Ada. Hantu-hantu memang ada. Kau tahu tak that time masa after yang pagi punya period kita keluar from 6:30 until like 9 plus. Then there's the breakfast time 9 plus to 10. Kau ingat So after 10 is our class time. So class time tu kau tahu kita orang semua tidur. Ada yang mata kuyu, instructor tengah ajar tu semua tidur. Macam aku lah dalam kelas macam nak punya kelat tu macam. Dia punya kelat dia. Aduh. Habis time 4 dia kata okay take a break. Kau tidur. Sama lah banyak. Budak Melayu mesti tidur punya. Tapi itu semua pengalaman. Bila time tu rasa macam penyiksaan, tapi bila fikir balik my god, it's memories. It's very nice. Nice memories. Aku tak akan lupa. Lagi aku punya time tu Police Academy lama punya. Aku suka pasal banyak pokok-pokok. Aku kan suka pokok-pokok. Aku suka, I like nature. Kau pokok apa kau suka? Aku suka nature orangnya. Suka nature, bagus. Jadi macam sekarang punya camp kat mana tu kat jalan, bukan Jalan Bahar, kat mana tu yang dekat dengan kubur tu. Aku tengok macam tak syok. Chua Chu Kang. Tak best lah. Chua Chu Kang tak best lah pada aku. So aku feel fortunate dapat rasa the old Police Academy. The old Police Academy. Correct. Tu tempat yang banyak apa peristiwa pahit dan manis di rantauan. Correct. Habis kau
ada tak pengalaman, Ah, kau ingat tak masa-masa time aktif time dalam station? Pasal kau kan senior, kau masuk dah berapa tahun, dah berapa lama baru aku masuk kan. station tu apa? Kau Station tu time, kira police station lah time kat kira. aktif lah, police station. Okay, okay. That is after kita punya POP lah. Ya, correct, Kita correct. kita kita apa dibuang daripada camp tu, dihantar ke apa police station. Depends on division mana lah. Division mana lah kira kita kena kan. Ya, correct. Ya. So dulu aku kena yang dekat mana tu? Tangling. Dulu aku pun sama babe. Tangling. Tapi aku masuk bila kau nak dekat POP baru aku masuk. Bila kau nak dekat ROD baru aku masuk. Kan? About there lah. Ya, I remember. Aku masuk berapa bulan kau dah habis. Tapi yang part yang kita kalau berpuasa time tu okay. So, that pekerjaan kita tak berapa penat tapi otak penat. Ya, betul. Otak penat. Yang aku tak lupa bila time buka macam dulu kan ada 1 2 3 shift kan. Shift 2. Oh yes. Yang masuk pukul 3 3 kau ingat tak? 3 sampai 11. 3 sampai 10, 3 sampai 11. 3:11. Aku bila yang part buka tu kan, all the NS boys nanti pergi kantin. So I love that camaraderie, you know. Yeah. Sometimes regular pun join kita. Kita punya ops room, kakak-kakak kita kan. Okay, all our Muslim officers, it's time for you to break your fast. Penting aku bersyukur aku masuk polis. Aku bersyukur betul. Aku ingat bila lepas JC kan, kawan-kawan aku yang bukan Melayu, aku tanyalah yang aku rapat, kau kau orang pergi mana Oh, Armor Regiment. Aku seorang je pergi polis babe. Aku rasa macam ya Allah boring siap polis. Tapi aku ingat first day of dalam camp aja aku cakap nasib baik aku masuk polis. Alah. Tak teruk sangat. Banyak experience lah dari situ. Jadi kita punya yang experience is there, boleh cerita-ceritakan lah kepada anak-anak kita kan. Tapi sekarang tak tahu macam mana lah diorang punya pengalaman kan. Anak aku pun belum lagi. Pada yang all the boys yang masuk NS tu, mungkin korang merungut sekarang tapi insyaAllah ini akan jadi satu pengalaman yang manis. Pengalaman yang manis. Seriously, bagus. Kalau orang tanya aku when is your happiest moment, aku cakap is during my NS days. And bulan puasa. Lah. You can go through bulan puasa tu dah bagus lah. You can feel the apa tu orang kata tu, kita punya kekuatan diri dengan test kita punya iman sekali Betul. Time dalam pukul 2, pukul 3 tu kau dah boleh rasa lah kau punya kau punya penat, kau punya haus, lapar, tu semua jadi satu. Tell me about it. Nana kalau ada case habis kalau case masa activated 6 lebih, time buka tengah ada case, ya Allah, itu part aku tak boleh angkat saya. Yes. Betul. Correct. You cannot do anything while you're on duty, you're on case. You know? Itu pengalaman waktu selain NS daripada lah. berpuasa pun kita pun jangan lupa buat amal macam berzakat, nama tu sedekah. Kalau boleh hari-hari sedekah lah. Berapa amount sikit pun tak apa. Asalkan ada sedekah dia. Ya, bulan puasa lah masanya untuk menambahkan lagi pahala. Kau dah bayar ni? Zakat fitrah? Belum, nanti aku bayar. Itu payah pakai ni tau. Kita payah pakai ASS. Yalah. Aku yang hari tu pernah try ini apa tu Muiz punya website. But then there's something problem with the, aku tak tahulah whether the bank ke dengan atau website dia cannot go through lah payment of zakat fitrah. So aku terus pergi bawah lah dekat AXS tu, aku manually buat bayar zakat fitrah dekat AXS. Boleh? Dah. Boleh ya? Aku belum, nanti aku buat lah. But through mosque kita dah tak boleh pergi mosque kan, masjid lah. So kita mosque will be nicer lah. Tapi what to do? Memang tiap-tiap tahun dulu aku pergi masjid. Tapi ada satu that particular month aku pergi AXS. Sebab pasal apa, aku dah dekat dengan rumah kan.
Macam aku nak pergi masjid pun macam apa orang kata tu tak ada masa lah, ada kepentingan yang aku kena buat. So aku buat lah, bayar dekat AXS, lagi senang online. Aku tak boleh. Mak aku mesti kata pergi masjid. Of course. Ya, tak suka. Aku pun okay. So ni lah tahun ni kira pertama kali aku akan membayar duit zakat menggunakan AXS machine. No, I will use the apps lah. Apps pakai apa? Apps yang AXS tak boleh tau. Aku dah try. Tak boleh. Tak boleh. You have to go down to the yang dekat bawah tu. Okay lah, nanti aku buat macam tu. So yang pasal yang sedekah tu ialah mana-mana yang kau boleh tolong, mana-mana yang kita boleh bantu kan pada siapa-siapa yang memerlukan. Ada yang some of our friends yang kumpul-kumpulkan dana, then they buy those groceries, then they give to keluarga-keluarga yang memerlukan. Macam itulah, macam yang tadi kita panggil tu Hana tu. Yes. Dia buat macam tu. Hana Hairi. Ya, correct. It's good lah. Pahala berlipat ganda lah, insyaAllah. Itu InsyaAllah. dalam bulan puasa ni kita kejar-kejarkan lah amal-amal jariah ni semua. Bukannya aku ni ustaz ke apa kan. It's true. It's better lah for this type of month, macam bulan Ramadan ni lah. Macam bulan puasa adalah aku bulan macam tok berbual Kau memang tak, tapi betul. Tapi memang betul kau cakap tu. Bulan puasa adalah bulan yang baik untuk macam-macam lah. Kau jaga kau punya nafsu makan, nafsu minum, dan kau jaga kau punya, kau dapat pahala insya-Allah. Kau buat sedekah amal jariah dan kau juga menggunakan masa ni untuk menyihatkan badan. Macam for example aku exercise. Walaupun bulan puasa, aku tetap pergi jogging. Petang aku jogging. Ya, aku suka jogging dan aku selalu tidur siang sikit lah bulan puasa kan. Lepas apa-apa semua aku tidur siang pasal aku lepas sahur aku tak tidur. Aku tak boleh tidur. Kalau aku tidur, bangun nak pergi kerja, na'udzubillah punya satu macam punya ngantuk. Aku tak tahu, aku tak boleh describe dengan kau. I don't know whether you have experienced this or not. Kalau lepas aku pasal apa? Aku sahur minum kopi. Sama lah. Kalau minum kopi aku bilas balik lah air berapa cup. I think about 3 or 4 cups aku bilas balik. Kasih perut aku kembung. Aku suka buat sama-sama. So after that a while that makes me awake lah. Aku tak boleh tidur until pukul berapa tau? Pukul 10 lebih 11 dah mata dah kelat-kelat, dah panas. Mata dah panas. Itu start lah. Mata aku kata tidur please. Aku tak boleh, aku kerja. Kalau tak ada circuit breaker aku kerja kan. Tapi aku tak boleh. Aku mesti nak kena lepas sahur, aku mesti nak stay awake. Ya, correct. Kau punya kerja nak kena ada minum kopi. Aku minum kopi pasal apa? I like the taste of the coffee during the morning time. Itu tak boleh miss. Aku memang favorite drink. Aku tak minum semua air Coke ni semua aku tak minat. Aku mesti kopi juga. Kopi atau air putih. Sekali-sekala air apa aku minum I think 90% aku minum kopi or water je. Sekali kalau nak manis-manis aku suka minum air yang cooling water tu. Ada lychee flavor. Aku suka minum air tu. So it's plain but it's a bit of taste. Tapi kalau kau kasih aku Coke, sirap, tak akan aku sentuh pun, tak minat langsung. Kalau kau ada Coke sirap tu kau sedekah kat aku pun ada pahala juga. Itu membantu. Tak beli, rumah aku memang tak beli. Yalah kalau terbeli lah. Okay, boleh. Kau tahu kalau ada pahalanya tu pun bagus. Macam kita sedekah, aku nak kongsi kau share information pasal yang sedekah ni. Sedekah. Pasal yang ini pun sedekah ni pun kita ada satu informasi tentang infak tempat wuduk, kawasan wuduk di muslimin di Aras 1 Masjid Kasim. Kau tahu Masjid Kasim kat mana? Kat mana? Apa? Changi Road. Jalan Kasim. Changi Road. Aku kadang masjid
Aku tahu pergi je, tapi nama-nama dia aku tak ingat. Pasal nama fancy sangat. Fancy sangat So dia tempat dia dekat Changi Road. So tempat dia ni memerlukan infak untuk wuduknya area lah. So satu lot $50. Segala lebihan sumbangan akan disalurkan ke dana umum Masjid Kasim. Tempat dia tu kalau korang nak buat derma boleh pakai PayNow atau bayar ke dorang punya PayNow account lah. Nanti kita letakkan dalam Facebook kita lah. Facebook. Facebook. Share. We will share the information. Sebab panjang juga diorang punya UEN ini kan. Aku nak share dengan teman-teman kita, pendengar-pendengar kita ni semua satu message dari Masjid Kasim yang kita dapat ni Go on. Ini selalu kita dengar lepas buka. Favorite sound. Tapi aku tak go through lama lah. Tapi side track sikit. Kalau bila dengar ni kan, aku side track sikit sekejap boleh? Apa tu? Bila muzik dengar, aku sayu. Because teringat orang betul. Teringat orang-orang yang tak ada yang bahasa macam bapa aku. Aku dah pernah teringat waktu buka sama dengan bapa aku. Ya. Okay. Dah start lah aku punya. Kita mulakan dengan message dari Masjid Kasim. Masjid Kasim sedang melakukan kerja naik taraf di ruang wuduk muslimin di Aras 1. Sumbangan infak ikhlas dari para jemaah yang dermawan amat dialu-alukan dan dihargai. Mari kita berinfak dan wakaf untuk hari akhirat nanti sebanyak $50 untuk satu lot. Segala lebihan dari derma akan disalurkan ke dana umum Masjid Kasim. Sumbangan anda didahulukan dengan ucapan terima kasih wa jazakumullah khair jaza. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati rezeki dan membalas segala sumbangan dengan mahligai di syurga Allah kelak. Amin. Kenapa kau ketawa? Amin. Yalah mentang-mentang cakap pasal ni, dah punya telo pun dah macam Arab gitu. Tapi baguslah. Ya, semoga yang mendengar. Kau ajar kau. Ni aku pun ada satu message nak baca ni. Aku ternampak ni, jadi message. Kau tahulah aku. Baik tu. Kau pun ada info juga Ada ni aku nak kasih para pendengar ni lah, kasih macam support sikit. Ni aku ternampak dalam Facebook. Pasal apa tu? Ni lah ni apa ni tentang ni lah, kalau ada kalau aku nampak kat Facebook ni lah pasal makcik ni dia jual tak ada orang beli. So tak tahulah, mungkin tak banyak orang beli ni. So aku nak nak encourage yang mendengar ni untuk pergi ke blok 846 Yishun Ring Road yang dekat near basketball court. Belilah kuih-kuih makcik ni. Kesian dia, aku tengok gambar dia seorang duduk situ, kuih dia masih banyak. Time tu 6:30 petang. Ni gambar lah aku tengok. Informasi dari yang pembeli beli macam orang ni dia macam dia cakap, kalau korang yang tinggal Khatib area, please support this makcik at block 846 Yishun Ring Road near basketball court, because it was already 6:30 PM and she couldn't sell off all her kuih. Kesian kan? Kesian. Kalau aku kat sana aku beli. Aku tahu kau punya sifat kalau nampak orang yang kedai-kedai yang tak ada orang nak beli, kau akan beli betul. Jadi besok kau jangan lupa kau pergi. Jauh babe. Maksudnya aku kalau mesti orang Yishun mesti ada yang pendengar-pendengar ni kan, tak yang berhati mulia feeling yang berhati mulia, insyaAllah ada juga. Manalah tahu kita war-warkan dengan Facebook-Facebooknya teman-teman kita yang share dah viral lah sekarang ni. Aku nampak banyak yang ada macam kesian lah. Aku tengok benda-benda gini, aku mesti rasa belas macam. It's just me lah. Ya, aku tak boleh lah tengok-tengok benda-benda gini. Kesian.
So aku pernah tahu even satu nyonya tau, aku nampak kat Holland Village. Aku time tu dengan kawan aku kawan Cina 2 orang lah, budak Ah, perempuan. ah. Kita nak pergi lunch lah time tu. So aku Mm-mm. nampak nyonya ni macam dah 80 lebih jual yang gula-gula Cina tu. You know? I don't Gula-gula know whether dia Cina. macam melekit-lekit gitu lah. Habis dia ketuk-ketuk ni. Dia bukan ketuk-ketuk, dia macam melekit tau. I don't know what to describe. Anyway, it's a traditional Chinese candy lah. Candy. So aku tengok, satu mai aku bilang kawan aku, kesiannya nyonya ni, this auntie very poor thing itu dia dah 80 lebih, aku rasa dah tua sangat. Oh. So aku cakap, aku belikan korang makan Aku beli lah. Just to kesian lah. Aku tengok dia kesian gitu. Itu aku punya Aku tahu problem. yang gula-gula getah tu yang ketuk-ketuk apek-apek tu tak, yang macam bulat-bulat tu. Oh bukan. I know what you mean. Tapi Sekarang tak ada lagi tu tu gula-gula Cina lah. Mana Melayu tahu buat benda-benda gini. Itu pun sekarang dah tak boleh lagi lah, pasal yang NEA ni semua dah kuat-kuasa kan benda ni semua. Tell me about it lah. Singapura. Yalah, negeri kita ni banyak undang-undang kan. Terpaksa lah kita ikut orang Singapura. So anyway. Yalah, pasal yang ni? ini berniaga kat rumah pun dah terjejas itu. Tapi tu dah okey. Dah okey lah. Dah okey lah. I think dah boleh. Dah ada berita baik lah untuk mereka yang membuat home based business ni. 12 hari bulan ke atas dah boleh start. Yalah. At least ada something. Selepas ada seseorang kata apa namanya, yang petition tu gini kan. Netizen. So macam not so nice. No lah, aku tak mau cakap nanti aku kena POFMA. Tak apalah, forget it. I think penuh. Sekarang dah banyak lah, dah banyak berlaku pasal benda-benda yang ini Aku pun heran lah time-time ni sekarang ni. Bulan-bulan puasa ni, aduh. Dugaan. Oh ya. Ni ada satu tengah terjadi ni tadi kat Shunfu, yang perempuan ni dia tak pakai tu. Aku tak faham tak pakai orang kata itu the same person The same kan Aku tak tahu lah. Aku tak tahu. Aku tak tahu, tapi memang aku tengok pun aku macam geram. Tapi what to do, right? Tak ada pula video nampak dia kena tangkap tidak, Allahuaklam. Nanti besok-besok kita tahulah dia kena tangkap tidak. Yang that particular that comes with two lady kan, yang approach this lady yang tak pakai mask tu kan. These two lady yang approach dia, after that ada satu gambar dekat dalam Facebook lah, aku ada nampak. Ada satu gambar ni with the video, comes with the video. This particular lady yang approach this lady yang tak pakai mask tu, dia pegang tangan dia tau. Dia macam tahan dia lah. Bukan dia lady lah, lelaki. Lelaki Lelaki Cina. Perempuan lah. Cina, dia bukan lelaki Cina. Dia bukan pegang tangan perempuan tu. Dia pegang handphone perempuan tu. Tak nak kasi perempuan tu lari. Yalah, tak jangan kasi perempuan tu lari. Mungkin they have called the it's not the right authority thing to come to do lah, but it's not the right thing to do, to be honest, to hold people's property. Tapi I don't know, I guess you do what it works, you know. Takut dia lari kan. Tak tahulah, wallahualam dia itu ceritanya. Ceritanya katanya dia ada kasih mask, offer mask tapi tak nak pakai. Memang ada video dia. Orang offer dia tak nak juga. Tak apalah. Tu nanti besok-besok tahulah apa terjadi. We should pada pendengar-pendengar, ingat kenapa kita berpuasa. Ia adalah satu, of course is compulsory, tapi ada banyak dia punya benefits. Yes. Cuba cuba elakkan benda-benda yang tak baik lah di waktu bulan puasa ni. Okay. Yang tak baik Yang tak baik, yang macam korek hidung, korek telinga. Sama jugalah benda-benda ni semualah. Tapi masih circuit breaker, so masih terus kena continue with the observing the circuit breaker. So sama-sama kita doakan insyaAllah kita punya circuit breaker ada penamatannya lah. It will end early or maybe 1st June, then tak ada extend ke apa kan, insyaAllah. Dan juga COVID-19 ni mudah-mudahan lah kita punya virus ni penularan dah over or whatsoever lah. Kurang
kembali hilang. tenang lah. Malaysia dah start ini a little bit early to apa? Untuk bekerja. Tapi Yalah, because diorang dah lama tutup. Malaysia pun nak boom dia orang punya business juga, nak apa, ekonomi dia orang pun nak kena recover juga. So they need Diorang bijak, diorang buat cepat. tapi apa, diorang punya prime minister kata macam kita juga, tak ada tempat wayang tutup, tempat permainan semua tutup, night club semua Just tutup. gradually lah. Gradually slowly. Lah. So insyaAllah, mudah-mudahan everything goes well. Then kita harap-harap semua pendengar-pendengar di luar sana dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Hari raya pun kita insyaAllah lah kita dapat sempurnakan ibadah kita lah, everything and so on. InsyaAllah, amin. So dari sini kita dah sampai ke penghujung rancangan kita. Mak Noh, apa lagi kau nak cerita pasal apa? Kau kan banyak informasi. Kepada para pendengar, keep listening. Terima kasih kerana sudi mendengar. Nombor kita pun walaupun kita ni nobody, bukan siapa-siapa, tapi nombornya alhamdulillah. Alhamdulillah nombornya nombornya naik. Semoga pasti orang apa? Spread the word lah. Jadi spread the word, share kalau ada yang nak beri topik-topik untuk kami kupaskan, DM pada kita lah. Betul. Tapi ada juga lah, ada nampak juga lah message. Yes. Siapa ni? So tak ada siapa-siapa. Ada yang kasih well wishes ada satu pendengar kita kasih well wishes. Oh ya. Semoga berjaya. Alhamdulillah lah. InsyaAllah kita berjaya. InsyaAllah. Ini semua bukan dari kita, dari Allah, kan? Kita usaha je lah, InsyaAllah. And kita dapat tahu dari negeri jauh juga, dari Peru. Peru 5. Dia punya state dia 5 dari Peru. Kalau yang Peru tu private kita lah, kita nak tahu juga siapa tu tu betul. Peru, Amerika, Australia, insyaAllah lah. Kalau kita buat macam dah beribu-ribu macam aja. Tapi alhamdulillah dah sebulan kita berpodcast. Alhamdulillah, everything goes well lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Sayang kita ni tak famous Kalau famous mesti cepat naik nombor. Tak, kita tak boleh compete dengan yang famous sekarang ni, podcast yang korang ada dengar sekarang ni lah, yang ada satu cerita hantu, satu berbual kelakar, tu je lah, dua je lah. Jadi kita belum lagi ke tahap sana lah. InsyaAllah jauh. InsyaAllah kita akan ke sana lah, ke muncak sana. InsyaAllah. Ke muncak InsyaAllah dengan sokongan para pendengar. Para betul. We need your support also. Okay. So Mak Noh, dari sini kita bertemu lagi lah di lain rancangan podcast kami yang episod ke-9, insyaAllah. InsyaAllah. Tu macam cakap okay.